3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay guys, Assalamualaikum. Sekejap kita sound check dulu. What's up? Kita intro dulu Okay, kita intro dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Virus TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira kripto, currency dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor, saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar, saya juga tidak menjalankan aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya. Ingin saya tekankan di sini, saya bukan sifu, saya bukan mentor, okay? So make sure jangan panggil saya sifu lah. So jika anda baru saja menonton, salah apa? Orang panggil itu salah word, salah ayat. Jika anda baru lagi dalam bidang trading, saya nasihatkan anda supaya jangan trade. Sebab trade ni susah guys. Korang kan nak benda-benda senang je, and signal pun nak tunggu orang bagi. So make sure jangan trade lah. Itu nasihat saya. Jika anda berkeras juga, make sure korang ada basic dalam trading ni. So how was your day guys? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang di rumah. Okay. So hari ni hari Isnin, kita nak tengok apakah peluang-peluang yang boleh kita ambil hari Isnin ini. Kalau hari ni tak ada peluang, besok masih ada. Okay, 5 hari dalam seminggu, InsyaAllah kita cari peluang sepanjang minggu ini. Jika ada rezeki kita tidak ke mana. Okay, so boleh dengar InsyaAllah. Macam biasa kita tiada mata yang memandang, namun kita tetap berjuang
semangat perjuangan kita harus diteruskan. Okay. So izinkan saya readykan saya punya platform dulu. How was your day guys? Dah makan ke belum? Apa buat tu? Okay. Hmm. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita lihat apakah yang terjadi di pasaran kewangan. Sebelum tu, kita mulakan dengan dollar index. Let's go. Okay, dollar index seperti biasa, sebelum kita melangkau ke pair-pair USD yang lain, kita nak tengok dollar index dulu. So dollar index ni seperti yang kita boleh lihat, dia masih uptrend. Kita dekat time frame daily, dia masih lagi uptrend yang sangat solid lagi. So tanda-tanda kalau dia nak menurun, dia nak, maksud saya, jikalau dia nak buat downtrend, dia kena break dulu. Dia kena break trend line. Bukan macam tu lah, buruk sangat Jap. Okay. So kalau dia nak buat trend yang baru, iaitu downtrend, daily ni kena break ke bawah dan buat correction macam ni, lebih kurang. Macam tu lah bentuk-bentuk dia. Okay. So itu adalah jangkaan untuk dollar index. So setakat ni price masih tak ada buat breakout ke apa-apa, so kita follow trend je lah. So kita nak tengok dekat 4 hours ada apa-apa tak. Okay, dekat 4 hours tak ada pergerakan yang mencurigakan untuk dia drop. So saya rasa untuk time frame 4 hours ni, kita tunggu dia drop sikit dan dia go up lah. So apa yang kita boleh lihat, dollar index akan meneruskan kenaikan. So bila dollar index meneruskan kenaikan, possibility yang EU, GU dan gold akan drop. Betul ke? Kita tak tahu lah. Kita nak tengok dulu. Tapi dia drop sekejap je ni, lepas tu dia akan meneruskan kenaikan ke atas. Tengoklah. Kalau dia break trend line tu, memang tak boleh buat apa lah. Tapi sebelum tu, sebelum kita meneruskan, izinkan saya untuk lihat intraday. Kita nak baca dulu. Kita nak baca news pada minggu lepas atau minggu ni, yang possibility akan membuatkan market tu akan berlawanan arah ke, kita tak pasti kan. So kita nak tengok dulu. Kita nak tengok apa Okay, kita tengok analisis mata wang. So ni paling latest lah ni. Presiden Biden dan Putin akan bertemu, patutlah reaksi pasaran begini. 21 Februari. Hari ni berapa bulan? So hari ni lah. So ni yang paling latest lah. Pasaran dijangka terus bergelora pada minggu ini memandangkan konflik antara Rusia dan Ukraine masih lagi berterusan, dengan Amerika Syarikat terus memberi amaran mengenai serangan yang tidak dijangka oleh Moskow. US dollar memaparkan sedikit penurunan pada pembukaan pasaran sesi Asia selepas mendapat keuntungan pada akhir dagangan minggu lalu. Penurunan ini menyusuli laporan yang mengatakan bahawa Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ke Joe Biden ke tak tahu, akan mengadakan pertemuan bersama pemimpin-pemimpin dari negara G7 pada hari Khamis bagi membincangkan mengenai situasi Ukraine. So saya rasa dia akan teruskan
trend dia lah. Tapi bila kita tengok dekat dollar index, pergerakan dia macam tak kuat lagi. Tapi saya rasa kalau dia break ni, kita dah boleh jumpa trend yang baru lah. Okay, kita tunggu lah apa apa keputusan pasaran. So kita nak tengok lagi ada apa-apa lagi tak. Sekejap saya nak tengok berita. Risiko sudah mereda. Sekejap, apa ni? Sentimen risiko sudah mereda, ini rupanya yang berlaku. Tapi untuk lebih mudah lah, biasanya saya akan dengar ni dorang punya podcast kat sini. So kita dengar Den Dola. Harap-harap korang boleh dengar lah. Okay, so jom sama-sama kita dengar Den Dola. Okay, Assalamualaikum lagi, selamat pagi, salam sejahtera bersama Den Dola dalam Sembang Intraday. Okay, kita nak buka Sembang Intraday kita pada awal minggu ni. Okay, untuk awal minggu ni masih lagi kita akan memberi tumpuan kepada perkembangan krisis geopolitik antara Rusia dengan Ukraine. Tapi kita tengok pada penghujung minggu lalu, ketegangan kembali meningkat lah di antara Rusia dengan Ukraine ni. Dia malah nak cerita panjang lah. Kalau nak cerita pasal Rusia dan Ukraine ni, nanti boleh baca dekat intraday lah. Jadi kita nak tengok sekarang ni sentimen pasaran masih lagi berisiko. Ada yang tanya Ding, macam mana Ding nak antara cara-cara nak tengok sentimen pasaran yang berisiko ni? Ding nak bagi tips sikit. Okay, antaranya kita boleh tengok saham-saham global. Kalau kita tengok indeks saham utama US seperti S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, kalau kita tengok jatuh merah tu, maknanya tanda-tanda yang bahawa sentimen pasaran ni sedang dalam keadaan yang berisiko lah. Sebab bila jatuh-jatuh semua saham tu, maknanya pelabur-pelabur ni keluar lah daripada pelaburan sahamnya, beralih kepada tempat-tempat pelaburan yang lebih selamat ataupun kita panggil safe haven. Jadi kalau pengundang pada stok-stok global ni, saham tu menjadi salah satu indikator lah bahawa sentimen pasaran yang berisiko. Jadi untuk mata wang pula, kita tengok mata wang safe haven lah seperti US dollar, yen, Swiss franc, antara mata wang yang akan menjadi tumpuan lah, yang akan meningkat lah nilainya. Okey, untuk mata wang USD dulu mata wang USD pada pembukaan dagangan sesi Asia pagi Isnin ni kita nampak sedikit menyusut. Tapi pada penghujung minggu lepas kita nampak US dollar ditutup dengan kukuh lah pada sesi New York Jumaat lalu. Menutup dagangan dengan cemerlang, walaupun pada sebelumnya tu, sesi sebelumnya, ketika laporan berkenaan ketegangan yang kembali meningkat di antara Rusia dengan Ukraine tu, tak nampak sangat reaksi yang USD untuk kukuh. Tapi pada penutup dagangan minggu lepas tu nampaklah USD kembali mengukuh dan mungkin akan bersambung lagi pada minggu ni. Jadi kita masih lagi kena ikutlah perkembangan antara Rusia dengan Ukraine ni. Untuk data ekonomi pula, pada awal minggu ni kita dah masuk ke minggu ketiga, minggu keempat, di penghujung bulan lah. Minggu-minggu penghujung bulan ni biasanya akan ada data-data untuk sektor ekonomi lah. Jadi seperti awal minggu ni, pada hari Senin kita nampak ada data bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di Eropah, di Jerman, di UK. Jadi pada sesi Eropah ni, mata wang Eropah akan diberi tumpuan lah. Untuk mata wang US dollar, PMI Amerika Syarikat bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan akan diterbitkan pada Selasa esok sesi New York lah. Jadi kita tengok sikit pergerakan harga pada carta euro US dollar. Sementara kita nak memberi tumpuan kepada data sektor pembuatan dan perkhidmatan pada sesi Eropah tu, kita tengok dulu lah macam mana pergerakan harga bagi mata wang euro berbanding US dollar. Jadi masih lagi zon rintangan pada 1.14 dolar. Pada minggu lepas gagal untuk harga tembusi dan harga menutup dagangan lebih rendah semula pada Jumaat, sekitar 1.132 dolar.
Tapi pada awal sesi Asia pagi Senin ni ada peningkatan semula harga tapi Deng masih lagi melihat kecenderungan harga untuk membuat penurunan lah sebab sentimen pasaran risk off. Mungkin kita akan lihat zone sekitar $1.127 sehingga $1.125 masih lagi menjadi zone tumpuan harga untuk penurunan harga lah. Untuk harga uji zone tersebut sebelum kita lihat reaksi harga sama ada akan pantau membuat kenaikan semula ataupun membuat penurunan lebih rendah dengan jangkaan untuk menuju kepada $1.12 pula. Itu untuk jangkaan penurunan harga. Sebaliknya, jika kenaikan harga berlaku dan berjaya tembus resisten pada $1.14, mungkin kita akan lihat zone rintangan pada minggu-minggu sebelum ni sekitar $1.148 akan kembali diuji lah, ataupun mungkin harga boleh pergi lebih tinggi untuk catatkan paras ketinggian terbaru lagi. Itu untuk jangkaan kenaikan harga. Jadi habis pasal euro US dollar, kita balik kepada carta GBP USD pound dollar. Selepas peningkatan harga pada penghujung minggu lepas, tapi sekadar menguji paras ketinggian pada minggu-minggu sebelumnya pada $1.364 lah lebih kurang. Dah berjaya lah nak tembus jangkaan Deng iaitu $1.365. Harga jatuh semula pada penutup dagangan minggu lepas pada Jumaat tu. Kembali berlegor semula pada zon sekitar $1.357. Sekarang ni jadi zon support harga lah. Dan peningkatan sikit harga pada pembukaan sesi Asia pagi ni lah. Mungkin kita jangkakan kenaikan harga boleh berlaku lagi. Deng masih lagi nak lihat sama ada harga boleh tembus ke tak resisten pada $1.365. Untuk jangkaan mungkin lah boleh pergi sehingga $1.37 pula ataupun lebih tinggi untuk catatkan paras ketinggian terbaru. Sebaliknya, jika US dollar kembali mendominasi pada minggu ni, mungkin sebab sentimen pasaran risk off, mungkin penurunan harga lebih rendah di bawah paras $1.357 akan kembali semula ke paras support $1.35. Dah beberapa minggu dah harga uji support ni tapi tak berjaya lagi tembus. Harga berapa kali dah pantau balik naik atas mula. Mungkin kalau harga tembus lebih rendah bawah ni, kita akan dapat isyarat untuk pergerakan bagi trend bearish yang lebih jelas lah pada carta GBP USD. Jadi macam biasa di awal minggu ni kita nak lihat dulu macam mana pergerakan harga, pantau dulu sentimen pasaran khususnya bagi krisis inilah Rusia dengan Ukraine lah, macam mana untuk kita lihat pergerakan harga yang lebih jelas. Tapi sesi Eropah petani jangan lupa kita pantau sektor pembuatan ekonomi di Eropah, di UK. Sebelum esoknya barulah bagi Amerika Syarikat pula. Jadi itu saja dulu ulasan pergerakan pasaran pada pembukaan dagangan awal minggu ni. Dan jangan lupa untuk baca intraday baru. Okay guys, so apa yang saya faham tentang DIN dollar ni, dia ada cerita pasal sentiment risk off. Okay, sentiment risk off ni possibility yang dollar index akan follow the trend lah. So jangkaan saya dia akan naik lagi ke atas. Itu untuk dollar index sebab banyak pelabur-pelabur masih takut, dan pelabur-pelabur masih takut lah dekat untuk stok-stok bond macam tu lah, instrumen pelaburan yang lain. So diorang takut nak masuk dekat situ. So diorang akan stay dekat mata wang safe haven. So kita boleh jangkakan yang pada minggu ini dollar index akan meneruskan kenaikannya ke atas, tapi dengan syarat price kena turun dulu sikit. Sama ada dia turun atau tak turun tu tak tahulah, tapi kalau dia turun lagi cantik lah. Dia turun pergi ke sentuh ke trend line tu lagi cantik lah. Okay, so kita dah tahu dollar index akan meneruskan trendnya ke atas. So sebelum tu kita nak pastikan dulu, tengok dekat time frame daily. Okay, so kita dah boleh lihat kat situ. Ini time frame daily. At least price nak pergi sentuh sampai sini. Okay,
Sampai situ baru kita decide lah apa pergerakan price untuk dollar index yang seterusnya. Okay, so kita move on kepada gold. So kita dah tahu gold dollar index dia nak naik ke atas. So kita boleh expect gold akan teruskan penurunan dia ke bawah. So apakah punca-punca dia? Okay, seperti yang kita lihat dekat sini adalah ada satu previous high yang sebelum ini. So kita lukis sikit. Previous high ni masih belum ditembus. So kita boleh jangkakan yang previous high ni dia akan muncul satu candle dulu lah. Kita tunggu satu candle lagi. Untuk gold, untuk confirmation yang agak solid, kita tunggu lagi satu candle. Okay, so apakah candle-candle itu? Contoh candle adalah bullish engulfing, bearish engulfing ke, bullish engulfing ke. Tapi yang kita boleh nampak dekat sini, dia ada membentuk satu uptrend. Okay, kita tunggu sama ada dia nak break ke atas ataupun dia nak ke bawah. So kita tunggu confirmation dia. Sekarang dia belum ada confirmation. Possible dia nak naik sikit lagi. Mungkin dia akan turun dan naik sikit lagi sampai sini. Possible. Okay, so itu dollar pula. Itu adalah gold. So kita teruskan dengan EU, Euro USD. So seperti yang kita jangkakan, kita menunggu satu confirmation dekat gold dan EU. Sama juga kita tunggukan satu confirmation. Kita dah tahu pasaran risk off sentiment. So kita boleh jangkakan yang EU akan drop. Tapi dekat mana? So kita tunggu lah. Kita kena tunggu lah. Sebab hari ni baru Isnin kan. So kita tunggu dulu. Tapi kita boleh buat teori. So dekat sini ada satu impulsif. Dan ini possible adalah correction pattern. So possible dia akan jatuh lah. Tapi kat mana kawasan-kawasan dia tu, itu lah. Kita kena tunggu lah. Kita tunggu lagi satu confirmation. Saya berharap yang price akan test dekat area sini. Nampak cantik sikit lah kat area situ. Okay, so kat sini pun ada drop base drop. Kita call out satu sekali. Okay, kita target EU. Just nak tengok lah dekat kawasan tu dulu. Kita belum ada keputusan lagi untuk masuk mana-mana pair ataupun komoditi. So kita teruskan kepada GU, GBP/USD. So risk off sentiment risk off sentiment, kita target GU akan drop. Tapi bila dan dekat mana, itu masalah dia. So kita nak kena tengok dulu. Kita cari peluang-peluang yang ada. Okay, kita kat time frame 4 hours. Saya menunggu satu candle sama ada di daily ataupun di H4. Okay,
So kita boleh lihat dekat sini dia membentuk satu downtrend. Okay, so saya target GU ni pun nak drop juga. So kita tunggulah satu candle, tunggu candle confirmation dekat H4 ataupun daily lah. So hari Senin ni saya rasa tak ada apa, tapi kita keep mingle around. Kod-kod ada, manalah tahu kan. Untuk scalper boleh lah cari dekat time frame kecil. So untuk saya lebih selesa dekat time frame daily, H4 dan H1. Okay, so kita teruskan dengan GJ. Okay, so GJ dia dah touch pun. Dia dah touch dah previous top dia. So dia dah buat breakout dekat time frame H4. Possible itu adalah breakout lah. Okay, so kita jangkakan tunggu dia naik lagi sikit, naik ke atas-atas sikit lah, area-area sini kan. Area-area sini baru kita boleh decide nak sell ke apa. Sebab GU pun nak drop kan. Possible lah, kita tak tahulah. Okay, kita tunggu satu candle confirmation kan. Kalau cepat dia keluar, cepatlah dia jalan. So minggu ni InsyaAllah saya akan monitor. Kita akan monitor sama-sama lah. Okay, okay, so kita teruskan dengan GBP/AUD. Okay, GBP/AUD adakah possibility yang akan berlaku di GBP/AUD? Itu kita tak pasti lagi. Macam masih sama-sama di GBP/AUD. Kita teruskan dengan GBP/CHF. Yang kita boleh lihat dekat GBP/CHF, dia dah touch pun dia punya previous stop, dan price membuat flat. Dia flat macam tu kan, dia macam ranging kan. So kita boleh expect yang dia nak drop lah. GBP banyak nak drop ni, tak tahulah. Kita tengok, kita tunggu satu confirmation candle dulu. Teruskan G-chart. Masih tiada apa orang panggil, masih tiada bagi saya lah. Sebab saya seorang yang tunggu, tengok. Saya tak masuk hari-hari, so saya jenis tunggu. So untuk saya lah, apa yang saya nampak, masih tiada peluang lagi untuk saya masuk. So jika anda nampak ada peluang, anda masuk lah. Saya lepak tepi dulu. Okay, kita teruskan dengan EA. EA keep dropping. EN pun sama, keep dropping. GN tunggu lah dekat kawasan sini, kawasan yang saya tanda ni kan, warna biru ni. Kita tunggu lah dekat kawasan tu, dia nak buat apa. Kalau dia break, itu adalah kawasan pullback kita lah. Kalau dia tak ada buat structure breaker ke apa, possibility dia akan naik ke atas. Apa-apa pun kita nak tunggu confirmation candle dulu. Untuk bila kita entry tu, kita tak banyak fikir lah. Okay,
So kita teruskan Bitcoin. Pelabur-pelabur sekarang banyak takut lah. Diorang takut kan, sebab krisis Ukraine dengan apa, Ukraine dengan Russia ni. So saya rasa diorang takkan masuk dekat Bitcoin lah. Saya rasa diorang akan stay dekat apa, mata wang safe haven seperti dollar index, gold, dollar index gold lah. Okay, mungkin ada JPY, JPY, USD JPY, GBP JPY. Tu di antara pair-pair safe haven lah, ataupun USD CHF. Tu diorang akan stay dekat situ lah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Jika anda ada apa-apa soalan, bolehlah tinggalkan komen untuk saya. InsyaAllah saya akan jawab. Jangan lupa, jika anda tengok ini daripada YouTube, jangan lupa subscribe. Jangan lupa hit button like, komen juga, share dekat kawan-kawan anda yang trade. So itu saja dari saya, Muhammad Faris. Assalamualaikum.